الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita. Malam ini dipertemukan oleh Allah, mudah-mudahan keberadaan kita pada saat ini di antara ibadah yang diterima oleh Allah, yang dimuliakan ahli jatan kuasa masjid ini di atas sekeras kalian untuk mengimarahkan rumah Allah. Didoakan ianya di antara ibadah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Seterusnya para hadirin, para hadirat, tuan-tuan, ibu-ibu yang dimuliakan, kita masuk pada bicara kita malam ini pada bab jahalatun khatirah, kejahilan yang cukup berbahaya. Terlebih dahulu tuan-tuan, kenapa kita ingin berbicara mengenai tajuk ini? Petikan daripada Kitabul Iman yang diketuai pengarangannya oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani hafizahullah ta'ala. Bab ini di antara bab yang cukup penting. Melihat kepada situasi semasa yang melanda umat Islam, manakala bab ini saya melihat ianya amat bersesuaian sebagai peringatan kepada kita bersama. Kita lihat bicara pengarang, kejahilan yang cukup berbahaya. Muslimuna walakin jahalah, orang Islam dan tetapi jahil. Orang Islam tetapi dia jahil, tuan-tuan. Kata pengarang, laqad ammal jahlu bidinillahi kathiran min biladil muslimin. Maka sesungguhnya kejahilan telah merebak di dalam kebanyakan daripada negara-negara umat Islam. Hatta wujidal muslimu alladhi yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tiz zakah wa yasumu ramadana wa yahujjul baita wa yu'minu bi kulli ma fil qur'ani yuhibbu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yusaddiquhu wa yagharu ala al-islam wa ma'a dhalika تراه يأتي أعمالا ويقول أقوالا ويعتقد بمعتقدات توقعه في الكفر أو الشرك أو النفاق وهو لا يعلم حقيقتها بل ربما ظن أن ما هو عليه من شرك وكفر ونفاق هو الصواب الذي يرضي الله. Kata pengarang, sehingga didapati seorang Islam yang menyaksikan sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Dia mengucap dan dia mendirikan solat dan dia mengeluarkan zakat dan dia berpuasa di bulan Ramadan dan dia mendirikan ibadah haji di Baitullah dan dia beriman bagi setiap apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenarkannya. Okey. Dan bersama dengan demikian itu, kamu melihatnya ia datang dengan melakukan amalan-amalan dan dia mengungkapkan ungkapan-ungkapan dan dia berpegang dengan pegangan-pegangan yang boleh ia terjebak di dalam kancah kekufuran ataupun kesyirikan ataupun kemunafikan, dan dia tidak mengetahui hakikatnya. Bahkan dia menyangka sesungguhnya apa yang dikaitkan dengan kesyirikan ataupun kekufuran ataupun kemunafikan itu ianya adalah suatu perkara yang benar. Allah redha mengenainya. Okey, tuan-tuan, poin yang baik daripada pengarang. Pengarang mengetengahkan kepada kita permasalahan yang mana berbicara tentang umat Islam. Dia mengucap, dia solat, dia puasa, dia mendirikan ibadah haji,
dia cinta Rasulullah, dia membenarkan baginda alaihi salatu wassalam, tetapi dia melakukan sesuatu perkara yang mana dia terjebak di dalam kancah kesyirikan, kekafiran ataupun kemunafikan, dan dia tak tahu apa yang dilakukan itu. Dia sangka benda tu betul, tuan-tuan, dia sangka benda tu betul, bahkan dia menyangka Allah redha apa yang dia buat. Okey, kita lihat kata pengarang, fahuwa muslimun yagharu ala dinihi walakinnahu waqi'un fil kufri aw syirki bi jahlihi alladhi yu'arriduhu li'adzabillah. Maka dia adalah seorang muslim yang mendalami agamanya, dan tetapi ia terjebak di dalam kancah kekufuran ataupun kesyirikan dengan sebab kejahilannya, menyebabkan dia pasti akan berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kejap, apa maksud pengarang ni? Okey, begini tuan-tuan, dia melakukan satu perkara, dia sangka tuan-tuan apa yang dia buat Allah redha, padahal itu syirik, padahal itu kemunafikan, padahal itu adalah kekufuran. Dia sangka Allah redha, dia sangka apa yang dia buat itu betul, dan pengarang mengaitkan dengan sebab kejahilannya. Dia tak tahu tuan-tuan, dia jahil, jadi dia sangka apa yang dia buat itu Allah suka, Allah redha. Contoh tuan-tuan, ini realiti. Saya sempat pada satu zaman tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ibu-ibu juga sempat pada zaman itu, kelahiran anak, manakala diikat pada pinggangnya dengan benang hitam. Tuan-tuan sempat tak tuan-tuan zaman tu? Tuan-tuan, saya sempat, takkan tuan-tuan tak sempat tuan-tuan? Saya sempat. Kelahiran anak, diikat benang hitam di pinggang. Ya, ini adalah ikhtiar supaya si anak tadi, baby, tidak terkena kemung perut dan penyakit-penyakit yang tidak diingini. Jadi diikat benang hitam. Tuan-tuan, bila kita renung keadaan tersebut, masyarakat kita melakukan itu, disangka Allah redha, dia sangka apa yang dia buat betul tuan-tuan. Kejap, adakah dia terjebak dalam kancah kesyirikan? Semestinya tuan-tuan, sebab dia berpegang pada benang hitam itu ada manfaat dan ada mudaratnya. Jelas tuan-tuan, itu satu kesyirikan. Kejap, jadi sekarang apa yang dipegang oleh nenek moyang kita dulu, macam mana cerita mereka tak tahu benda tu syirik? Mereka tak tahu tuan-tuan. Kita juga pada zaman itu, kita tak tahu itu syirik. Kita sangka Allah redha, kita sangka itu adalah ikhtiar adat. Macam mana? Kata pengarang, al-jahilu ma'dzurun walakin yajibu alaihi an yata'allama wa yattabi'al haqq idza ja'ah. Seorang yang jahil, baginya adalah keuzuran, maknanya kelak ada hujahannya di hadapan Allah dengan sebab kejahilannya, dan tetapi kewajipan ke atasnya untuk mempelajari dan mengikuti kebenaran apabila kebenaran itu datang kepadanya. Sekarang pengarang masuk berbicara pada poin berikutnya. Sekarang bila kita lihat golongan tadi, mungkin kita sendiri pernah melihat, saya sendiri pernah melihat tuan-tuan, di pinggang dan juga di pergelangan tangan. Saya sempat zaman tu tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan lebih lagi sempat. Ke ada lagi benang hitam di pinggang? Jangan tuan-tuan. Saya ni yang ikat ni, atuk saya yang ikat, jadi nak buang tu sayang, haji balik nanti potong je benang hitam tu, potong. Okey, jadi kata pengarang pada poin berikutnya, seorang yang jahil hukumnya adalah keuzuran buatnya, sebab dia tak tahu saat dia melakukan perkara itu tuan-tuan. Contoh, ini situasi biasa yang berlaku. Saya sempat pada zaman itu tuan-tuan, orang kita bila hilang barang tuan-tuan, apa yang dia akan buat? Dia akan mengunjungi pawang, dalam kurungan tok bomoh, bukan tok bomoh urut patah terseliuh tu tuan-tuan, tak, pawang, bertanya kepadanya tentang barang hilang. Jadi zaman itu adalah zaman kejahilan, kita tak tahu. Ayah kita, nenek moyang kita tak tahu. Okey, haji begini, ianya adalah keuzuran buat mereka dengan sebab kejahilan.
ada keuzurannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak dengan sebab kejahilan mereka. Dan tetapi kepada kita, kewajipan kepada kita untuk mempelajari. Dan sekiranya kita melihat kebenaran itu, wajib kita follow. Okey, sekarang pengarang ingin berhujah sekejap. Sekarang hati kami tak tenang lagi, sebab kami pernah melihat situasi itu berlaku dalam keluarga. Jadi kami risau, ialah dengan apa yang dilakukan dahulu, takut-takut dengan, ialah mereka pun dah tak ada, macam mana cerita mereka. Okey, pengarang meneruskan bicaranya. Berikutnya kata pengarang, inna man thabata lahu al-islamu la yunza'u minhu illa bima yanqudul iman wal qasdu wan niyyatu syartu li sihhatil a'mal. Sesungguhnya mereka yang sabit baginya keislaman tidak akan tercabut daripadanya melainkan perkara yang merungkaikan iman Islamnya, dengan dia berhasrat dan dia niat yang mana ianya bersyarat sah keimanan. Apa maksud? Maksudnya bila dia buat, memang niatnya kesyirikan kepada Allah. Tapi orang dulu tak. Orang dulu tuan-tuan, betul mereka buat, tapi kata mereka ini ikhtiar. Bukan mereka kata mereka syirik tuan-tuan. Kita jumpa bomoh ni ikhtiar untuk mencari barang hilang. Mereka tak tahu itu syirik. Maksudnya mereka ini dikategorikan sebagai kejahilan lah. Betul. Jadi pengarang mengaitkan tentang niat masa mereka buat tu. Apa niat mereka? Apa keinginan mereka? Apa pegangan mereka saat mereka buat? Mereka tak sangka syirik, yang mana mereka melihat itu adalah satu ikhtiar. Kata pengarang, wal jahilul ladzi waqa'a fi syirkin aw kufrin yanqudul iman wa lam yaqsud naqda imanihi fa huwa ma'dzur. Dan seorang yang jahil yang terjebak di dalam kancah kesyirikan ataupun kekufuran, yang mana kancah tadi tuan-tuan membuatkan imannya terungkai, tetapi dia tidak berhasrat untuk merungkaikan imannya. Bila dia buat tadi tuan-tuan, dia tak hasrat pun, dia tak berpegang pun apa yang dia buat tadi boleh menjejaskan imannya, sebab dia pegang ini adalah ikhtiar. Kata pengarang, baginya itu adalah keuzuran buatnya. Ini yang dipegang oleh orang tua-tua kita dulu. Mereka tak lihat tuan-tuan ia yang syirik, mereka melihat ianya adalah ikhtiar. Maksudnya sekarang bagi mereka ianya adalah keuzuran kelak di hadapan Allah, ya, dengan sebab kejahilannya. Wa alaihi an yata'allama wa yubadir bitaubah, dan ke atasnya mesti ia mempelajari dan ia bersegera untuk bertaubat. Jadi ke atasnya mungkin kita juga pernah berlaku tuan-tuan, kita kena bertaubat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selepas kita tahu. Okey, sebelum kita pergi pada hujahan pengarang melalui pengisahan yang pernah berlaku kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan juga Hawariyun. Hawariyun tuan-tuan adalah pengikut setia kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Pernah mereka berkata kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sebelum poin itu tuan-tuan, saya ada cerita. Cerita ini realiti berlaku kepada saya. Cerita betul tuan-tuan, bukan saya buat cerita nak bagi sedap cerita kita malam ni, tak, realiti. Pernah berlaku masa saya belajar dulu di Baling, Kedah. Saya tidak ingin menamakan institusi pembelajaran tersebut tuan-tuan, hanya saya menyebut daerah Baling, Kedah. Pada usia saya sebelum cukup usia, sebelum usia balik, di sebuah sekolah agama tuan-tuan. Musim itu kebetulan pelajar-pelajar hilang barang, hilang duit, dan saya di antara mereka. Saya di antara mereka tuan-tuan yang hilang duit. Duit saya hilang masa tu RM50. Ini sebelum tahun 2000, tahun 90-an. Tuan-tuan, zaman itu tuan-tuan RM50 penuh teluri. Penuh tuan-tuan troli pergi shopping Tesco, Lotus penuh tuan-tuan zaman itu. Okey, tak apalah. Jadi warden yang menjaga kami, dia bawa seorang perawat dalam kurungan pawang.
tuan-tuan. Itu tak apalah. Seorang demi seorang yang hilang barang dan juga duit tadi masuk dan mengunjunginya. Saya ingat lagi tuan-tuan tempatnya, tempat bilik makan guru, di situlah tempat dia. Sampai giliran saya tuan-tuan, saya masuk. Kita ni jahil, kita tak tahu. Budak lagi tuan-tuan, masa tu budak. Bila saya masuk bilik tersebut tuan-tuan, penuh dengan asap tuan-tuan. Kemudian pawang tadi mempersilakan saya untuk duduk. Ini cerita segala agama tuan-tuan, tahun 90-an. Tak apalah, saya pun duduk. Bila saya duduk, depan dia ada dulang, segala-gala benda dah ada di situ, segala-gala daun. Kemudian dengan kemenyan, dia sediakan di sebelahnya karung. Saya ingat lagi tuan-tuan, karung warna hijau. Dia pegang. Kemudian dia lepas. Dia tanya kepada saya, adik hilang apa? Saya kata hilang duit. Banyak mana? RM50. Budak tuan-tuan, budak tahu apa? Tak tahu apa. Kemudian tuan-tuan, dia tanya saya, adik Syak siapa? Saya rasa, saya yakin tuan-tuan, inilah cara mereka. Tok Bomoh itulah cara mereka. Dia tanya saya, adik Syak siapa? Dia sediakan di hadapannya mancis yang bersilang, kepala dengan kepala. Macam inilah mancis tuan-tuan, 2 batang mancis, kepala dengan kepala, begitu di hadapannya. Dia letak begini, bertindan, kepala dengan kepala, bawah atas, gitu. Dia tanya saya, adik Syak siapa? Saya namakan seorang individu. Saya dah lupa tuan-tuan namanya. Ini cerita masa budak, saya lupa nama dia. Kemudian tuan-tuan, dia baca apa tak tahu, dia baca. Kemudian dia masukkan duit dalam karung tadi, RM1 dia masuk. Kemudian dia angkat mancis tadi. Dia angkat. Bila dia angkat tuan-tuan, mancis jatuh. Yalah, logik akal kita tuan-tuan, mana nak lekatnya, memang jatuh lah. Dia cuba berapa kali jatuh. Kemudian dia kata kepada saya, adik bukan dia, orang lain. Itu kata pawang. Saya namakan individu yang kedua. Saya namakan individu yang kedua tuan-tuan. Itu pun saya dah lupa namanya. Kemudian dia buat seperti mana tadi, dia baca-baca apa semua, dia masuk duit dalam karung tadi. Kemudian dia angkat berapa kali tuan-tuan, tak lekat. Kepala dengan kepala mancis tadi, dia berapa kali percubaan, jatuh. Kemudian dia kata kepada saya, adik bukan dia, orang lain. Kemudian dia tanya saya, siapa lagi adik Syak? Saya namakan individu ini tuan-tuan. Ini saya ingat sampai sekarang. Kawan saya, mungkin kalau dia follow tuan-tuan, orang Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Kawan rapat sampai sekarang tuan-tuan. Okey, tak apa. Saya namakan dia tuan-tuan. Dia baca-baca apa semua, dia masuk duit dalam karung, dia angkat tuan-tuan, lekat tuan-tuan, kepala dengan kepala mancis, begini, kepala mancis dengan kepala mancis begini. Kemudian bergoyang begitu, bergoyang tuan-tuan, lama. Sampai dia masuk duit dalam karung, dia kata, betul ke budak tu ambil? Sampai dia pegang mancis tadi, melekat begitu, bergoyang. Betul ke budak tu ambil? Betul ke budak tu ambil? Betul ke budak tu ambil? Lama tuan-tuan. Saya lihat depan mata tuan-tuan. Dan saya mungkin kaitkan dengan sihir. Bila hari ni, bila kita boleh berfikir, cukup usia kita mampu untuk berfikir tuan-tuan, kita yakin ianya adalah satu sihir. Lekat lama, mungkin sekitar 40 saat, 50 saat begitulah. Kemudian batang mancis tadi jatuh. Dia kata kepada saya, adik, betul, kawan adik tu ambil. Dia cakap begitu tuan-tuan. Jadi saya tuan-tuan, sampai sekarang bila saya jumpa kawan saya itu tuan-tuan, dia akan kata apa? Yasir, aku tak pernah ambil duit hang. Sampai sekarang tuan-tuan, saya percaya cakap dia. Jadi bila kita melihat situasi tadi, biasanya mereka akan menunjukkan sesuatu keajaiban, perkara luar biasa. Saya tak ada kaitan pun tuan-tuan, barang hilang dengan mancis. Dia tunjuk kepada kita sesuatu perkara luar biasa untuk kita percaya kepada dia. Hebat betul Bomoh ni, hebat betul dia. Supaya kita percaya dengan dia tuan-tuan, kita pun yakin, betul orang tu ambil. Padahal tidak ada kaitan tuan-tuan. Ini di antara rupa syirik.
berlaku kepada usia kecil saya dulu, tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan juga ada pengalaman, mungkin kita pernah mengunjungi individu tadi, kita dalam keadaan jahil, kita tak tahu apa, sedangkan ianya jelas adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita sebelum cukup usia dulu, pada usia 12 tahun. Begitulah tuan-tuan. Pada usia kecil 12, 13 sebelum usia cukup usia. Jadi tuan-tuan, maksudnya situasi itu dalam keadaan jahil, betul. Dalam keadaan kita cukup usianya, fikiran kita pun tak boleh berfikir dengan baik. Itu di antara rupa syirik ya. Itu di antara rupa syirik. Jadi tadi itu dalam keadaan jahil. Maksudnya ada keuzuran kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala semestinya, tuan-tuan. Sebab kita tak tahu. Apa yang kita lakukan tadi kita pun tak tahu. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, terdapat ancaman. Mereka yang mengunjungi golongan tadi, tuan-tuan, mengunjungi je, tidak diterima solatnya 40 hari. Mengunjungi dan mempercayai kepadanya, tuan-tuan, maka sesungguhnya dia telah mengkufuri kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman keras. Lalu pengarang berhujah dengan bicara ini. Saya cuba ringkaskan, tuan-tuan. Melihat apa yang pernah berlaku kepada baginda alaihi salatu wassalam. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Walamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma ashabihi ila Khaybar marru bi syajaratin dhati ta'aliq, ay dhati anwatin, wa kana al-musyrikuna yu'alliquna 'alayha suyufahum 'inda al-harbi wa ya'taqiduna annaha tu'athiru fi nasrihim, faqala ba'd al-muslimina li Rasulillah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat, faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam subhanallah, hadha kama qala qaum Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah walladhi nafsi biyadihi latarkabunna sunnata man kana qablakum. Arti daripada hadis di atas diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Okey. Kenapa ianya dianggap sebagai satu kejahilan? Kenapa ianya adalah satu keuzuran kelak di hadapan Allah? Benda kita tak tahu. Tuan-tuan, di sini tuan-tuan, tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan para sahabatnya dalam peristiwa Khaybar. Dalam peristiwa Khaybar, tuan-tuan, apa yang berlaku? Maka baginda alaihi salatu wasallam dan juga para sahabatnya melalui sebatang pohon. Lalu jumpa pokok yang penuh dengan segala pergantungan. Orang gantung hajat, segala-gala benda lah, tuan-tuan, di pokok tu. Yang mana ianya disebut dengan Dhati Anwat. Adapun musyrikin, mereka menggantung pedang-pedang mereka di pohon itu ketika berhadapan dengan peperangan, dan mereka berpegang sesungguhnya ianya memberi kesan di atas kemenangan mereka. Ialah pokok tersebut, tuan-tuan, penuh dengan pedang-pedang, mereka gantung, mereka berpegang, dengan sebab mereka gantung akan diberi kemenangan dalam peperangan. Ini musyrikin. Jadi tuan-tuan, apa yang disaksikan oleh Rasulullah dan juga umat Islam pada saat itu, maka sebilangan dari kalangan umat Islam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan kepada kami tempat untuk bergantung harap seperti mana mereka mempunyai tempat bergantung harap. Tuan-tuan, ini kata para sahabat, tuan-tuan. Selepas mereka melihat pokok yang penuh dengan pedang-pedang yang menjadi tempat untuk berhajat bagi golongan musyrikin, bila mereka gantung pedang, mereka sangka ianya memberi kesan pada peperangan mereka. Sahabat lihat dan mereka berkata kepada Rasulullah, sebahagian mereka berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan kepada kami tempat untuk bergantung harap seperti mana mereka ada tempat bergantung harap. Jadikan kepada kami tempat untuk bergantung harap, tempat untuk gantung pedang dan seumpama dengannya." Okey. Tuan-tuan, apa sabda baginda alaihi salatu wassalam? Rasulullah tak kata mereka, tuan-tuan, neraka apa semua, tak. Apa sabda baginda alaihi salatu wassalam? Maha suci Allah,
Ini adalah seperti mana ungkapan kaum Musa kepada Musa. Apa kaum Nabi Musa pernah berkata kepada Nabi Musa, tuan-tuan? Jadikanlah bagi kami Tuhan seperti mana mereka mempunyai Tuhan. Apa ceritanya, tuan-tuan? Ceritanya, tuan-tuan, hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, petikan daripada surah Al-A'raf ayat 138 juzuk 9. Ceritanya saat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel daripada kekejaman Firaun, dan Firaun telah dibinasakan oleh Allah. Selepas itu, tuan-tuan, mereka menempuh perjalanan. On the way perjalanan, mereka melihat satu kaum yang sedang menyembah berhala. Mereka jalan-jalan dengan Nabi Musa, tengok orang sembah berhala, tuan-tuan. Apa mereka kata kepada Nabi Musa? Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikanlah bagi kami ni Tuhan seperti mana mereka ada Tuhan berhala, kami pun nak juga. Tuan-tuan, ini ungkapan mereka. Manakala Nabi Musa berkata kepada mereka, tuan-tuan, apa kata Nabi Musa? Nabi Musa berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Nabi Musa mengaitkan tentang kejahilan. Hal ini juga dinyatakan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Ini seperti mana apa yang dikatakan kaum Musa kepada Musa, jadikan bagi kami Tuhan seperti mana mereka ada Tuhan. Rasulullah mengulangi semula apa yang pernah berlaku kepada Bani Israel terhadap Nabi Musa AS. Lalu baginda AS meneruskan sabdanya, dan demi jiwaku berada di tangannya, kalian pasti akan melakukan peninggalan mereka sebelum daripada kalian. Tuan-tuan, bila kita melihat hadis di atas dan kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa hanya berkata kepada kaumnya tentang jahil. Cadangan mereka ni, tuan-tuan, rasa-rasa kita apa cadangannya? Status cadangan mereka syirik ke tak? Bukan setakat syirik, tuan-tuan, melampau. Sebab mereka tengok ada orang sembah berhala, mereka suruh Nabi Musa cipta berhala sama. Mereka pun nak sembah juga. Saat para sahabat melihat sekelompok kaum musyrikin yang menggantung segala pergantungan pada pohon, yang mana mereka menyangka ianya memberi kesan pada peperangan, mereka memberi cadangan kepada Rasulullah untuk jadikan tempat untuk bergantung harap sama. Ini dikaitkan dengan kejahilan. Maksudnya orang jahil dengan orang tahu ni tak samalah. Betul. Mungkin kita pernah terjebak melakukan sesuatu tadi, tuan-tuan. Kita jahil, kita tak tahu. Istilah orang kita pergi nengok. Barang hilang, tuan-tuan, pergi jumpa Tok Bomoh, pergi tengok. Dia tak berpegang itu syirik, tuan-tuan, padahal itu syirik. Istilah tersebut kita dengar cantik, tetapi ianya bererti kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lihat apa yang berlaku di atas, terutamanya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, cadangan mereka jelas ianya adalah cadangan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya baginda Ali sallallahu wasallam bersabda kepada mereka, dan demi jiwaku berada di tangannya, kelak kalian pasti akan melakukan peninggalan mereka sebelum daripada kalian. Manakala jawapan Nabi Musa alaihi salatu wasallam kepada kaumnya, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Bila kita lihat pada poin-poin di atas, dikaitkan tentang kejahilan dan kesyirikan selepas keimanan mereka itu sah. Innahum kafiruna aw musyrikun. Bila kita tengok, bahaya, statement daripada mereka itu bahaya. Manakala Nabi Musa hanya mengaitkan tentang kejahilan sahaja. Ini yang cuba dibicarakan oleh pengarang, yang mana hukum bagi seorang yang jahil berbeza, tuan-tuan. Dia tak tahu. Contoh, seorang yang tidak menutup aurat, dia tak tahu atas kewajipan menutup aurat. Beza, tuan-tuan. Dengan seorang yang tidak menutup aurat tetapi dia mengetahui atas kewajipan menutup aurat, manakala ia berkata dia ingin menjadi dirinya sendiri. Bahasa orang sekarang, tuan-tuan. Dia dulu tutup aurat, sekarang dia buka aurat, dia kata saya ni nak jadi diri saya sendiri.
Kita tak tahu tuan sebelum ni dia jadi diri siapa. Sekarang dia buka semua, dia nak jadi diri dia sendiri. Sedangkan dia tahu atas kewajipan untuk aurat. Oh, maksudnya hukumnya berbeza lah. Betul. Beza orang yang tahu dengan orang yang tidak mengetahui. Okey. Kemudian pengarang meneruskan, la uzra li ahadin ba'da al-'ilm. Tidak ada lagi keuzuran kepada seseorang selepas dia mengetahui. Ini pada poin berikutnya. Sekarang pengarang kata tidak ada lagi keuzuran. Tadi ada keuzuran tuan-tuan, orang yang tak tahu. Sekarang kita pergi pada poin berikutnya. Tidak ada lagi keuzuran selepas dia mengetahui. Tak kira apa jurujahannya, nak jadi diri sendiri ke, tak nak hipokrit ke, ada juga tuan-tuan. Dia buka semua hari ni, dia kata dia tak nak hipokrit, nak jadi dirinya sendiri. Maaf, tidak ada lagi keuzuran selepas kita mengetahui. Kemudian kata pengarang, wa idza kana al-amru qad asbaha bi hadhihi al-khuturah, wa idza kana al-amru qad asbaha bi hadhihi al-khuturah, dan sekiranya perkara ini sesungguhnya telah menjadi cukup bahaya. Tuan-tuan, bila kita tengok dalam keadaan tadi, statement-statement daripada orang sekarang, tuan-tuan, risau. Dia tak tahu tuan-tuan, apa yang dia cakap tu goncang iman tuan-tuan, boleh rosak iman dia. Dulu dia tutup aurat, sekarang okey, sekarang dia kata ni diri dia sendiri. Maaf, bahaya tu. Dia tahu atas kewajipan tuan-tuan, tapi bahasanya itu cukup berbahaya. Maka kata pengarang, kewajipan ke atas para ulama, orang yang tahu, untuk memperincikan kepada manusia tentang agama Allah, dan kewajipan kepada mereka yang terjebak dalam kancah kejahilan ataupun terjebak dalam kancah kekufuran ataupun kesyirikan, semestinya ia bersegera untuk bertaubat. Tuan-tuan, ini sebagai muhasabah kepada kita bersama. Tak kiralah, kita tahu sekarang kita mesti bertaubat atas apa yang pernah kita lakukan. Kita tak sangka, ingat ke benda tu hanya turun-temurun je. Banyak lagi tuan-tuan ritu-ritu tertentu yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi pengarang berbicara tentang realiti. Pengarang berbicara tentang realiti tuan-tuan. Kita nampak benda tu biasa, padahal ianya, maaf, cukup berbahaya ke atas iman kita. Manakala pengarang menyarankan kepada mereka yang mengetahui. Sekarang tuan-tuan, semua kita tahu. Pada hari ini tuan-tuan, kita kata mustahil. Kita kata mustahil tuan-tuan. Orang kita, orang baru-baru sekarang yang tidak mengetahui tentang hukum hakam yang basic. Sebab usia kecil sekarang tuan-tuan dah ada sekolah agama. Paginya sekolah aliran biasa, petangnya sekolah agama. Jadi masyarakat kita tahu. Manakala kata pengarang, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terhadap mereka yang menyembunyikan kebenaran tentang agama Allah. Ini juga ancaman kepada kita tuan-tuan. Kita tahu berlaku dalam keluarga kita, tak pernah kita bunyi. Berlaku dalam keluarga saya, tak pernah saya tegur. Adik-beradik tidak menutup aurat, tak pernah saya kata apa. Contoh tuan-tuan, berlaku dalam keluarga kita, tak pernah kita bunyi. Elah, besar panjang, takkan saya nak tegur lagi. Tuan Haji, salah. Kewajipan kepada kita untuk menegur. Jangan kita menyembunyikan apa yang kita tahu tentang agama Allah. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancaman tuan-tuan, petikan daripada Suratul Baqarah ayat 159. Suratul Baqarah ayat 159, juzuk yang kedua, muka surat 24. Mulai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ancaman terhadap golongan yang menyembunyikan tentang agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kita lihat terjemahan. Sesungguhnya mereka yang menyembunyikan
apa yang telah kami turunkan iaitu keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, yakni Al-Quran. Tuan-tuan, ancamannya, mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh sekalian makhluk. Ancaman keras, tuan-tuan. Kita kata tadilah besar panjang dah, takkan saya nak tegur lagi. Dia pun tahu, anak saya pun tahu. Haji, maaf, kita salah. Kewajipan kepada kita untuk menegur. Ingat, ancamannya sekiranya kita tidak menegur, maaf. Mereka itulah golongan yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk, dengan sebab kita menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tertarik dengan ayat yang dimuatkan oleh pengarang, tuan-tuan. Kita faham falsafah yang diterapkan oleh pengarang. Yang mana, tuan-tuan, pengarang menyatakan kepada kita, kita faham pengarang ingin menyarankan kepada kita untuk sama-sama kita menyampaikan apa yang kita tahu tentang agama Allah, tuan-tuan, apa yang telah diturunkan oleh Allah, kita mesti sampaikan. Masing-masing kita ada tanggungjawab. Kejap. Falsafah apa yang cuba digarap oleh pengarang ni nampak macam ekstrim, nampak macam radikal sangat. Tak, tuan-tuan. Dahulu kita pernah berbicara pada pengarangan yang dimuatkan oleh pengarang. Akhir kitab, tuan-tuan, apa yang ditulis oleh pengarang? Huququt tab' muhdatul likulli muslimin. Hak untuk mencetak ianya menjadi hadiah bagi setiap orang Islam. Saya ada nuskhah asal daripada kitab tersebut, tuan-tuan, yang mana pengarang memberi keizinan hak untuk mencetak adalah hadiah kepada orang Islam, tak perlu minta izin. Kita lihat, tuan-tuan, tulusnya mereka saat mereka mengarang kitab. Kita hari ini kita tulis buku, kita tulis kitab, kita tulis di belakang hak cipta terpelihara. Kita tulis pula aktanya, tuan-tuan. Tak ada siapa nak boleh nak copy, tak boleh siapa nak boleh ambil ulang siar semula apa yang kita tulis. Itu kita, tuan-tuan. Pengarang hak untuk mencetak hadiah kepada setiap umat Islam. Tuan-tuan, ini jasa mereka yang cukup hebat. Apa yang cuba digarap oleh mereka, mudah-mudahan ianya menjadi rangsangan kepada kita untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita ada tanggungjawab, tuan-tuan, terutamanya mereka yang berada di bawah kita, keluarga kita, kewajipan kepada kita untuk menyampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan iman kita sehingga akhir usia kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang pernah berlalu, tuan-tuan. Kita pun tak sangka dulu apa yang kita buat. Kita ingat, yalah, biasa. Rupa-rupanya bahaya juga apa yang pernah kita buat dahulu, tuan-tuan. Terutamanya kisah yang pernah saya nukilkan kepada tuan-tuan tadi, tuan-tuan. Itu realiti yang pernah berlaku kepada saya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan mengampuni kita. Wallahu ta'ala alam. Saya memohon kemaafan sekiranya rungkai kita saya untuk mana-mana pihak atau bicara saya untuk peribadi, tuan-tuan. Ibu-ibu, saya memohon kemaafan atas ketelanjuran budi bicara. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.